Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. 晚上好，主爱的弟兄姐妹。 Malam ini kita membahas satu tema yaitu bertumbuh dewasa dalam komunitas. 今天晚上我们的话题是社区里的成长。 Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. 我们来看《使徒行传》第2章41节到47节， Firman Tuhan akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 用中文来读。于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交结擘饼祈祷，众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Hari Minggu dan hari Senin yang lalu 星期天和星期一上个星期， kami mengikuti retret, tadi Pak Yakub udah sharing. 我们参加了 retreat。 Jadi salah satu kebenaran yang memberkati saya, 其中一个真理已经祝福了我。 pembicara menyampaikan tentang pertumbuhan. 他们就说了关于成长。 Jadi pertumbuhan ini ternyata adalah satu kunci atau rahasia di dalam kita membangun yang namanya kesatuan. 原来呢，这个是一个关键，我们可以造了一个团结。 Bahkan di dalam relasi sebagai suami istri, pertumbuhan ini adalah juga rahasianya. 甚至一对夫妻的关心，就是这个也是他的关键。 Jadi bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan ini bisa bersatu? 我们当神的百姓怎么样会团结起来呢？ Bagaimana suami istri terus bisa menjaga kesatuan? 一个夫妻怎么样会保护他们的关系呢？ Kuncinya adalah pertumbuhan rohani. 关键就是要属灵成长。 Jadi pertumbuhan rohani ini adalah salah satu hal yang penting dalam hidup kita. 所以呢，属灵成长在我们的生活当中是很重要的一个事情。 Nah, apa artinya bertumbuh secara rohani? 这个属灵成长是什么意思呢？ Jadi ini bukan sekedar sibuk aktivitas di gereja. 这个不是只是在教会很忙， Karena orang yang sibuk aktivitas, ikut pelayanan ini, pelayanan itu, 因为人他们参加了很多服事， itu tidak selalu menandakan bahwa itu adalah pertumbuhan. 那个不是证明是成长， Kesibukan itu tidak sama dengan pertumbuhan rohani. 忙跟属灵成长是完全不一样的。 Walaupun orang yang bertumbuh itu memang pasti akan melayani. 虽然成长的人呢肯定会服侍， Tapi tanda pertumbuhan rohani sendiri bukan kesibukan pelayanan. 但是没有属灵成长呢，不是bukan pelayanan， Iya. 服侍的忙。 Jadi ada orang sibuk pelayanan, 有的人很忙的去服侍， tapi belum tentu dia bertumbuh secara rohani. 但是不一定呢，他在属灵方面是成长。 Karena kesibukan pelayanan itu adalah sesuatu yang terjadi di luar ya, eksternal. 因为服侍是在我们外面的发生， Tapi pertumbuhan rohani ini kan terjadi di dalam. 属灵成长是在里面发生的。 Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? 我们跟上帝的关系是怎么样？ Bagaimana relasi kita dengan firman 我 Tuhan? 们跟福音是怎么样？ Nah, ini adalah sebenarnya satu hal yang paling mendasari di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. 那这个呢，其实是关键。当我们怎么样做神的工作？
Nah, kalau kita melihat tadi jemaat mula-mula, 如果我们来看早期的教会， mereka itu adalah jemaat yang bertumbuh. 他们是成长的百姓， Mereka bukan sekedar sibuk aktivitas, 他们不是只是忙了服侍， tapi betul-betul mereka bertumbuh secara rohani. 但是他们属灵方面真的成长。 Tidak hanya eksternal mereka, eksternal di luar itu yang kelihatan sibuk, 不是只是在外面而已，看起来很忙， tetapi bagian dalam hidup mereka itu juga mengalami pertumbuhan. 但是在里面也是感到了一个成长。 Dari ayat 42 kita melihat mereka itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. 从42节我们可以看到他们怎么样遵守使徒的教训， Ini ciri pertumbuhan rohani. 这个就是属灵成长的特质， Pasti akan mencintai yang namanya firman Tuhan. 肯定爱神的话。 Jadi kalau orang yang bertumbuh rohani nggak mungkin hidupnya jauh dari persekutuan dengan firman. 成长的人呢，肯定离不开福音， Dia akan selalu pingin dekat dengan firman Tuhan. 他肯定会要接近神的话， Dia mau mendengar firman Tuhan dengan baik. 他要好好听上帝的话， Dan dia menjadi pelaku yang baik dari firman Tuhan. 他要践行出来上帝的话。 Wah ini kemarin dibahas sangat dalam di retret. 这个 read 的时候已经仔细的讲一下。 Yang kedua kalau kita lihat mereka ini bertekun di dalam persekutuan. 第二点呢，他们在交接里呢很努力， Nanti kita akan bahas poin ini lebih lebar. 以后我们会提这个。 Tapi kemudian mereka itu juga adalah rajin berdoa. 他们努力的祷告。 Tadi Pak Hengki sudah menyinggung sedikit soal doa, bahwa di dalam berdoa pun perlu persiapan. 刚才已经提好了，我们祷告的时候也是要准备。 Jadi doa ini adalah bagian dari pertumbuhan rohani. 祷告是成长的部分， Dan bukan hanya itu, mereka juga bahkan dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. 不单只是那个，他们每天也是来到上帝的殿， Jadi mereka itu rajin ke gereja, rajin ibadah. 他们努力崇拜上帝。 Tetapi selain mereka berkumpul di dalam komunitas yang besar, mereka juga kumpul di rumah-rumah. 除了聚在一个大的地方，就是教会，他们也是聚在家里。 Mereka itu saling memecahkan roti dan mereka berdoa di rumah 他 masing-masing. 们互相剥饼，互相祷告，在个人的家。 Jadi ini adalah satu jemaat yang bertumbuh luar biasa. 这个教会呢，成长的了不起。 Nah mungkin kita bisa melihat bagaimana kehidupan rohani kita selama ini. 可能我们可以看我们这从以来的属灵成长是怎么样？ Ada orang-orang yang memang cukup aktif kelihatannya di dalam pelayanan. 有的人看起来呢，很认真的去服侍。 Tapi apakah ciri-ciri pertumbuhan seperti jemaat mula-mula ini, apakah kita alami dalam diri kita? 但是好像早期的教会呢，是不是发生在我们的生活？ Masihkah kita membaca firman Tuhan? 我们是否还读福音？ Masihkah kita setia berdoa? 我们还忠实去祷告吗？ Masihkah kita rajin bersekutu? 我们努力交接吗？ Dan masihkah kita setia beribadah kepada Tuhan? 我们从事的崇拜神吗？ Secara minimal ini akan terlihat dalam hidup kita. 起码这个能够看到在我们的生活上。 Kalau kita bertumbuh secara rohani, 如果我们属灵上是有成长， kita akan terus punya relasi yang baik dengan Tuhan. 我们跟上帝有很好的关系。 Tapi orang-orang yang barangkali tidak bertumbuh secara rohani, 但是其他人没有成长的话， mungkin mereka hanya sibuk di dalam pelayanan. 他们只是忙于服侍， Tapi rohani mereka tidak bertumbuh. 他们的属灵呢不成长， Mereka malah makin merasa kering. 他们越来越感到 Lama-lama kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang. 那越来呢与神失望，与人失望， Karena rohaninya tidak bertumbuh. 因为他们的属灵呢不成长。 Atau juga ada orang-orang yang memang hanya datang ke gereja kemudian pulang. 有些人呢只是来到教会，然后就回去了。 Jadi beberapa minggu yang lalu saya mendengar satu istilah begini. 几个星期前，我听了一个话，
penghangat bangku gereja. 只是弄热了教会的椅子。 Jadi ada orang-orang yang datang, ternyata mereka hanya jadi penghangat bangku gereja. 有一些人呢，他们只是弄热了教会的椅子， Jadi datang, ikut ibadah, habis itu udah pulang. Nggak mau terlibat apapun. 只是来到教会，然后就回去，没有不要干什么服饰。 Nah, orang-orang seperti ini juga susah bertumbuh loh. 这样的人也是很难成长， Karena mereka jauh daripada persekutuan satu dengan yang lain. 因为他们呢原理纠结于其他人。 Tapi kalau kita melihat jemaat mula-mula, 如果我们仔细来看早期的教会， mereka ini adalah jemaat yang sangat setia di dalam persekutuan. 他们很重视的纠结。 Kita akan fokus bahas soal persekutuan ini. 我们来仔细来说这个 Persekutuan itu di dalam bahasa Yunani itu adalah koinonia. 纠结的，在希腊话就是 koinonia。 Ya. Jadi koinonia ini adalah dibangun di atas dasar pengorbanan Kristus. 这个照在耶稣基督牺牲的上面。 Jadi mereka bersekutu karena mereka itu telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus. 他们纠结是因为耶稣基督已经团结我们了。 Kalau kita lihat jumlah mereka itu kan ada 3.000 jiwa yang 如 bertobat. 如果我们来看的话，有3000人已经悔改了。 Dan sebelumnya mereka bukan orang-orang yang percaya Yesus. 之前呢，他们不是信徒， Tapi setelah percaya Yesus, 但是信耶稣基督后， mereka hidup dalam satu persekutuan yang erat. 他们活在一个很亲密的团结。 Jadi kalau kita melihat saudara, 如果我们来看， bahwa orang-orang yang ada di luar Kristus 在耶稣基督以外的人， sebenarnya hidup di dalam perseteruan atau terpisah satu dengan yang lain. 其实呢与其他人隔绝了。 Jadi sebelum seseorang mengenal Tuhan, jadi hidupnya itu terpisah dari persekutuan baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. 一个人还没有认识神的时候，他隔绝了他与神和人的关系。 Dan kalau kita lihat koinonia itu bukan ciri hidup orang dunia. 如果我们来看这个词，是不是世人的生活？ Karena orang dunia itu cenderung membangun satu tembok pemisah satu dengan yang lain. 那世人呢，喜欢造了一个墙壁，隔了个人。 Itu sebabnya di dalam dunia ini sulit sekali mewujudkan yang namanya kesatuan. 所以在这个世界呢，很难成就了一个团结。 Tapi kalau kita melihat Kristus itu menjadi pemersatu orang-orang yang percaya. 但是呢，我们来看，基督是能够团结我们。 Jadi yang jauh didekatkan oleh Kristus. 远的，因为基督被亲近了。 Yang hubungannya dengan Tuhan sudah rusak dipulihkan oleh Kristus. 跟神的关系不好，因为基督弄好。 Jadi Tuhan Yesus menghancurkan satu tembok pemisah. 神打败了这个墙。 Nah, persekutuan di dalam Kristus inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. 这个交结呢，就是早期的教会践行。 Jadi mereka punya satu ikatan persahabatan yang sangat besar. 他们有了不起的一个关系。 Nah, kalau kita melihat gereja mula-mula itu mempraktekkan satu koinonia yang luar biasa. 如果我们来看的话，早期的教会已经践行了这个事。 Di dalam ayat 44 dikatakan mereka itu tetap bersatu. 在44节，他们毅然一处。 Lalu kemudian dikatakan segala kepunyaan mereka juga kepunyaan bersama. 然后也是被说，他们所有的也是一起的。 Bahkan ada yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada orang lain. 甚至有的卖了他人的田产和家业分给个人。 Jadi ini
sebuah persekutuan yang luar biasa. 所以这个呢很了不起的一个纠结， Bukan berarti mereka menjual semua yang mereka punya. 不以为之，他们是卖了他们所有的一切。 Saya yakin mereka nggak menjual tempat tinggal mereka ya. 我相信他们不卖了他们的家， Atau menjual perabot rumah mereka juga enggak. 或者他们的家具。 Tetapi di sini adalah mereka punya hati untuk mau berbagi. 但是在这里呢，他们有一份心要分享， Mereka menyatakan satu kasih yang real. 他们献出来他们的爱， Dan mereka membangun satu persekutuan yang penuh dengan kasih. 他们造了一个交结充满的爱， Jadi mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lain. 他们彼此相爱， Saling peduli. 彼此关心， Mereka saling berbela rasa. 他们彼此分享， Bahkan mendukung kepentingan satu sama lain. 甚至呢支持彼此。 Dan kemudian mereka itu banyak bersekutu, bergaul. 他们常常交结， Jadi mereka menggunakan kesempatan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan belajar firman Tuhan. 他们用了这个时间来彼此祷告，彼此学神的话。 Jadi kita melihat ini sebenarnya satu komunitas orang Kristen yang bertumbuh dewasa. 所以我们来看这个社区是一个 Yang bertumbuh dewasa. 是一个成长的一个社区。 Jadi kita melihat ini salah satu contoh daripada jemaat yang luar biasa. 这个是一个例子，是了不起的教会。 Kita perlu belajar dari jemaat mula-mula. 我们需要学从早期的教会， Supaya kita juga boleh menjadi satu komunitas yang bertumbuh dewasa. 使我们可以做一个成长的社区。 Makanya malam ini saya menekankan satu hal Bapak Ibu. 所以今天晚上我强调了一个事情， Komunitas itu sangat penting. 社区很重要。 Persekutuan di antara kita sebagai saudara seiman sangat penting. 我们中间当信徒的社区是很重要， Karena kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendiri, berjalan sendiri tanpa orang lain. 因为我们没有其他人的话，我们不能够自己走， Kita butuh komunitas. 我们是需要社区， Kita butuh orang lain. 我们需要其他人。 Di gereja dalam ibadah mungkin kita bisa beribadah bersama-sama. 可能在教会我们可以一起崇拜， Tapi ini kan satu komunitas yang cukup besar. 但是这个社区呢是很大的， Terkadang satu dengan yang lain kita tidak mengenal. 有时候呢我们不认识彼此， Bahkan ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun datang ke gereja, dia nggak kenal siapa orang yang duduk di depannya atau di sampingnya. 有一些人呢，他已经来到教会已经很久了，但是他不认识谁坐在他的前面，谁坐在他的左右。 Mungkin nggak pernah dia menyapa di kanannya, di kirinya, di depannya, di belakangnya. 他从来没有问安过他前面、后面、左右的人。 Nah tentunya ini bukan sebuah kehendak Tuhan buat kita ya. 这个是不是上帝对我们的旨意？ Dan ini bukan sebuah kekristenan yang sehat. 这个不是很好的基督徒， Karena yang namanya orang Kristen, cirinya itu adalah salah satu bersekutu. 因为基督徒的特色就是要交结， Saling mengenal satu dengan yang lain. 彼此认识， Saling melayani, saling mendoakan. 彼此服侍，彼此祷告。 Nah saudara-saudara, kalau kita melihat gereja kita sedang memperjuangkan soal ini. 如果你们来看，我们的教会正在努力了坚持这个事情， Kita ingin memulai caring group. 我们要开始了我们的关爱小组。 Untuk memecahkan persoalan ini kita ingin mulai yang namanya CG. 为了解决这个问题，我们开始了关爱小组。 Karena kita melihat bahwa CG ini selalu menjadi kebutuhan kita sebagai umat Tuhan. 因为我们来看这个关爱小组是能够充满了我们的。 Memang caring group ini tidak menggantikan akan ibadah kita di hari Minggu.
那关爱小组呢，不会改了我们的崇拜每个星期天的。 Tetapi ini adalah satu sarana untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. 但是我们在这里呢，可以彼此成长， Karena di dalam caring group, kelompok yang paling kecil ini kita bisa saling mengenal. 因为在这个小组，我们可以互相认识， Bisa saling sharing dan mendoakan. 我们可以互相分享，可以互相祷告。 Jadi kita berharap 2 minggu yang akan datang, setiap kita boleh join, bergabung di dalam CG. 我们希望我们2个星期后，每个人呢可以参加在关爱小组。 Kita memulai dengan 11 pemimpin. 我们开始与11个组长。 Tentunya ini memang tidak bisa mencangkup seluruh jemaat GKK. 这个不能够包括每个人教会的人， Tapi berharap nanti muncul pemimpin-pemimpin yang baru. 但是我们希望有一个新的组长。 Dan ini akan menjadi satu komunitas yang semakin mempersatukan kita. 这个能够当一个团结我们的社区， Supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. 使我们能够互相认识。 Nah, kami berharap CG ini menjadi satu sarana bagi pertumbuhan kita. 那我们希望这个关爱小组呢，能够成长。 Dalam komunitas yang besar seperti ini mungkin memang terkadang banyak hal kita nggak bisa sharing secara terbuka ya. 在很大的社区，我们不能够分享。 Tapi di dalam CG kita bisa sharing lebih dalam. 那在小组呢，我们可以更深的分享， Bahkan bisa saling mendoakan satu dengan lain. 甚至能够彼此祷告。 Jadi kami berharap 2 minggu yang akan datang Bapak dan Ibu boleh terlibat di dalam CG. 所以我们希望2个星期后，大家都可以参与关爱小组。 Kira-kira Bapak dan Ibu siap ikut CG? 你们要不要参加这个小组呢？ Siap Bapak Ibu? Siap ikut CG ya? 准备好了吗？ Yang ada di grup siap? Di Zoom maksudnya? Yang ada di Zoom siap ikut CG? Jadi CG ini akan kita laksanakan di tempat yang sudah dipersiapkan. 关爱小组呢，会践行在我们已经定好的地方。 Tetapi yang memang kesulitan untuk ikut, maka Zoom akan tetap kita buka sehingga Bapak dan Ibu tetap bisa ikut lewat Zoom. 不能够参加的话，我们的 Zoom 还能够，你们还可以参加在通过 Zoom 里面。 Jadi mari satukan hati untuk kita membangun koinonia yang lebih dalam di antara kita sesama umat Tuhan. 所以我们要同心合意的来造这个 Koinonia 在神的里面，在神里面。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们。 Mari kita berdoa.